kurang melibatkan seluruh ahli dalam sesetengah aktiviti yang dijalankan, atau sebagainya, merupakan penyakit yang boleh dirawat, sama ada di peringkat ahli lembaga pentadbir sebagai pentadbir persatuan maupun ahli persatuan selaku penggerak. Memegang amanah dalam menguruskan persatuan bukanlah satu perkara yang mudah. Ditambah lagi dengan tanggungjawab utama yang perlu dilunaskan, yaitu mendalami dan menguasai ilmu dan pengetahuan sepanjang keberadaan kita di bumi Maghribi ini. Namun begitu, ia bukanlah suatu penghalang untuk kita menyumbang khidmat dan bakti sesama kita sebagai mahasiswa di perantauan. Salah seorang senior saya pernah berpesan ketika saya baru sahaja menjejakkan kaki ke bumi Maghribi untuk memulakan pengajian sesi sebagai mahasiswa ijazah sarjana muda pada tahun 2006, dengan pesanan yang diambil dari seniornya yang terdahulu. Pesan beliau, akademik itu perkara yang utama, tetapi persatuan bukan yang kedua. Hadirin dan hadirat sekalian, kita berhak dan bebas untuk berbicara tentang hak dan kepentingan, tetapi jangan sesekali kita terlupa bahawa setiap dari kita mempunyai hak dan tanggungjawab. Kita mempunyai hak yang sepatutnya diberikan kepada kita, tapi jangan dilupai bahawa kita juga mempunyai tanggungjawab yang sepatutnya diberikan kepada orang yang berhak ke atas kita, dengan menghadapkan pandangan kepada pandangan sebelah mata boleh menjadi faktor kepada timbulnya gejala-gejala negatif yang hanya menzahirkan kecacatan dan kekurangan dari pihak lain tanpa menyedari kelemahan dan kesalahan pada diri sendiri. Sehingga kini PMMN dinaungi secara terus oleh Kedutaan Besar Malaysia di Maghribi. Oleh demikian, semua ahli dinasihatkan agar sentiasa menjaga etika dan nama baik sepanjang berurusan dan berkomunikasi dengan pihak kedutaan. Keberadaan kita di Maghribi juga memaparkan imej negara Malaysia. Justru bersama-samalah kita terus memelihara imej baik yang telah dibina selama ini, kerana kitalah duta kecil Malaysia yang akan sentiasa menjadi kayu ukur masyarakat di sini. Menuntut ilmu bukan suatu perkara yang mudah, kerana dia memerlukan mujahadah dan semangat yang tinggi dan kental, dengan ditambah lagi dengan cubaan dan ujian yang sering mendatangi. Saya berharap agar semua ahli tidak putus asa dalam meneruskan perjuangan intelektual ini. Kita telah memilihnya dan kitalah juga penerusnya. Cubalah sedaya mungkin untuk mencari sebarang faktor yang boleh dijadikan sebagai pembakar semangat dalam meneruskan tradisi perjuangan ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if, wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha, walakin qul qadara Allah wa ma sha'a fa'al, fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan." Maksudnya, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disayangi oleh Allah berbanding seorang mukmin yang lemah. Dan kedua-duanya ada baiknya. Peliharalah sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada kamu, dan mintalah pertolongan dari Allah dan jangan lemah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu, maka janganlah kau katakan, "Kalaulah aku lakukan begini dan begini." Sebaliknya, katakanlah, "Sesungguhnya ia adalah ketetapan Allah dan Dia berkuasa melakukan segala kehendaknya." Kerana berkala-kala itu faktor yang membuka ruang syaitan. Hadis riwayat Muslim. Tema membawakan sesi 2011-2012. Kita berjuang di atas platform mahasiswa Muslim yang membawa jolokan penguasaan setiap kualiti intelektual, spiritual dan fizikal yang perlu berjalan seiring. Tanpa ketiga-tiga aspek akselerasi ini, usaha untuk mencapai matlamat dan wawasan sebagai seorang Muslim juga sebagai anak watan Malaysia akan terkubur begitu sahaja. Skop intelektual yang merangkumi perihal pusat cetusan idea dan inovasi, pembezaan baik dan buruk, juga sebagai salah satu faktor utama dalam penerjemahan dan pengaplikasian sesuatu yang abstrak ke dunia realiti. Perlu dibina dalam suasana yang sihat sesuai dengan kejaran masa dan zaman. Al-Quran menyuruh kita ke arah pengimplementasian akal yang sejahtera dalam memahami struktur kejadian alam. Seterusnya, mengakui kebesaran Allah, lalu menguatkan unsur spiritual dalam diri individu. Tanpa iringan fizikal yang kuat, manusia tidak akan mampu bangun mendepani permasalahan sosial dan semasa yang berkait rapat dengan isu agama, semasa, ekonomi, politik, malah konflik diri sendiri. Namun begitu, ketiga-tiga unsur ini
ini dijangka tidak akan mampu melahirkan suatu hasil yang serasi dan berkesan tanpa aspek keempat, iaitu aspek produktiviti. Hal ini kerana dengan penetapan matlamat dan wawasan yang sempurna dan berkesan, juga pembabitan aturan dan langkah yang sesuai dengan gerak kerja dan kebolehan individu, kita akan sentiasa berusaha ke arah produktiviti yang sentiasa diperbaik dari semasa ke semasa. Penerapan konsep-konsep seperti yang dinyatakan di atas menjadi sumber asas ke arah pembentukan mahasiswa berkualiti pada hari ini, dan ia menuntut kita untuk membawa tema ke arah transformasi kualiti dan produktiviti sebagai tema perjuangan persatuan bagi sesi ini. Perbezaan umur dan fikrah di antara kita bukan penghalang untuk membentuk persatuan dan kebersamaan. Sebaliknya, itulah kebolehan yang sepatutnya digunakan ke arah peningkatan kualiti jemaah. Perbezaan frasa dan diksi tema-tema persatuan yang disaksikan saban tahun bukanlah bererti kelainan perjuangan dan adilisme persatuan, walaupun kedapatan unsur kelainan dan pembawakan. Tetapi ketahuilah bahawa itulah yang dikatakan transformasi perjuangan yang diusahakan demi memastikan kesinambungan dan kelangsungan usaha dalam membantu ke arah pembentukan mahasiswa yang berkualiti dan berwibawa. Ucapan dasar ini akan menerangkan beberapa konsep dan falsafah sesuai dengan pembawakan tema yang telah digariskan sebentar tadi. Hal ini kerana kefahaman konsep pada tema yang jelas dapat membantu setiap dari kita untuk memberi sumbangan dalam segenap penjuru yang munasabah sesuai dengan kebolehan tersendiri, di samping mempergiat gembelengan usaha dan tenaga ke arah penyempurnaan tema yang dibawakan, insya-Allah. Konseptual transformasi kualiti dan produktiviti. Hadirin dan hadirat sekalian, pengungkapan kalimah transformasi membawa erti perubahan yang diusahakan dari satu peringkat struktur ke struktur yang lebih baik dan lebih tinggi. Frasa kualiti membawa erti suatu proses yang berterusan dalam mengekalkan sesuatu struktur, kemudian membinanya dengan membuat penilaian, jangkaan, seterusnya memenuhi keperluan. Definisi produktiviti boleh dibahagikan kepada dua skop utama, iaitu meningkatkan hasil dan mengurangkan masa yang digunakan dalam mengeluarkan hasil. Penerapan ketiga-tiga konsep ini diharap dapat membantu dalam melahirkan mahasiswa yang mempunyai tiga unsur utama yang telah disebutkan di awal ucapan tadi, iaitu intelektual, spiritual, dan fizikal. Kekuatan dalam ketiga-tiga aspek inilah yang menjadi tunjang asas kekuatan seseorang individu Muslim. Malah dalam jemaah Islam sendiri, secara tidak langsung, gagasan ini telah didasari dengan seruan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Konseptualisasi tema ke dalam pengurusan persatuan. Hadirin dan hadirat sekalian, kita bukan bercakap atas angin, juga bukan berteori. Sebaliknya, kita berbicara atas dasar wawasan dan matlamat yang ingin dicapai. Namun wawasan-wawasan ini tidak akan mampu dirangkum di dalam genggaman, melainkan dengan penglibatan dan komitmen dari semua ahli selaku mahasiswa dan juga penggerak persatuan yang sulung dan satu-satunya di Maghribi ini, tanpa menafikan bahawa kekangan-kekangan yang kerap kali timbul dalam proses melaksanakan plan dan tindakan, seperti faktor geografi yang menjurus ke arah perbezaan wilayah dan sistem universiti, juga perbezaan personality dan kebolehan setiap ahli yang memerlukan kepada penghalaan yang sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan. Tema persatuan kali ini akan cuba diterap sesuai dengan skop dan ikhtisas setiap cabang pengurusan yang terdapat di dalam persatuan. Transformasi kualiti. Hadirin dan hadirat sekalian, transformasi ini akan difokuskan berdasarkan kepada beberapa struktur yang mendasari persatuan. Mahasiswa Malaysia selaku struktur utama dalam persatuan dilihat sebagai modal utama. Graduan-graduan sebelum ini telah menjulang nama Maghribi dengan membawakan kualiti yang bernilai ke bumi Malaysia, lantas menaikkan nama Maghribi dalam pelbagai bidang, lebih-lebih lagi bidang akademik. Perkara ini asasnya ialah dasar keintelektualan atau pendidikan. Oleh demikian, pihak persatuan dengan izin Allah akan cuba meneruskan segala program yang bersifat ilmiah demi membantu seterusnya menyumbang ke arah pembentukan dasar keilmuan, kerana ilmu hanya merupakan aset terpenting dalam sebarang tindak transformasi yang ingin digembleng. Tambahan itu, setiap ahli juga disarankan untuk melazimi kelas-kelas tambahan luar
bersama ilmuwan-ilmuwan Maghribi agar proses pencarian ilmu dapat dihidupkan